dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada video kali ini. Video kali ini saya ingin berkongsikan dua kisah legenda yang terkenal dan menarik di Malaysia, iaitu kisah Raja Bersiung dan Puteri Sakdong. Saya memilih kisah ini kerana mereka mempunyai makna yang mendalam di hati rakyat sekarang. Mungkin ada di kalangan kita sudah mengetahui serba sedikit tentang kisah ini. Namun pada video kali ini agak berbeza dengan kisah-kisah sebelum ini yang kita sudah dengar. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, korang hendaklah setia dengan video ini sampai ke penghujung. Sebelum saya membawakan kisah ini dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menerangkan apa itu maksud legenda. Merupakan kisah dongeng yang bersangkut paut dengan kisah-kisah bersejarah dahulu kala. Okey, jadi jom kita dengar kisah Raja Bersiung dan kisah Puteri Sakdong. Raja Bersiung ialah nama gelaran bagi seorang raja negeri Kedah yang berpusat di Lembah Bujang. Negeri Kedah pada masa ini ialah sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya. Nama sebenar baginda ialah Raja Ong Maha Perita Deria. Baginda merupakan raja keempat daripada keturunan Merong Mahawangsa. Mengikut cerita, raja keempat keturunan Merong Mahawangsa itu asalnya berperwatakan seperti manusia biasa. Bagaimanapun, tokoh itu kemudian mula ketagih darah manusia dalam satapannya sehingga menyebabkan mulutnya ditumbuhi dua siung tajam bagaikan taring pontianak, sehingga raja terbabit berkelakuan kejam dengan membunuh manusia sewenang-wenangnya sehingga dikenali sebagai Raja Bersiung. Itulah sebuah sedikit tentang asal-usul Raja Bersiung. Mari kita dengar pula pendapat penduduk kampung Baling berkenaan dengan kisah ini. Raja Bersiung ni seorang raja yang memerintah di negeri Kedah. Dan ada setengah ceritanya dia berlaku di daerah Baling. Bukti dia kita tengok ada tempat sebuah kampung tu yang bernama Siung. Ada lambang dia di Pekan Siung tu. Oh, di Pekan Siung. Ada lambang, ada dia buat siung daripada situ. Oh, tu adalah Kebetulan pada hari itu seorang tukang masak tu dia terkejut apa yang berlaku di dalam tu. Dia terkejut tu terpotong darah tangan dia. Termasuk sikit darah tu dalam makanan dia. Setengah dia dah masak tu dalam sayur bayang tu. Oh, Tu lah. itu je. Okey. Rakyat memberontak. Maknanya dia Dari dia lari daripada rakyat dia. Lepas tu dia lari dia cabut siung dia tu. Oh, cabut siung. Cabut siung tu dia baling. Dia baling. Lepas tu jatuh di Pekan Siung. Ceritanya. Oh, di Pekan Siung. Di Pekan Siung tu. Oh, jadi baling tu sebenarnya dia baling siung tu lah. Siung tu lah. Siung tu dah siung tu adalah apabila sampai di situ. Apabila. Oh, okey. Sampai baling dia baling. Baling siung tu jatuh di siung. Jadi siung. Oh, jadi sekarang sebenarnya nama siung tu adalah daripada Raja Bersiung lah. Ya. Oh, okey. Saya ceritakan contoh dia apa yang Ada boleh dikatakan tidak logik di situ cerita dia. Ada setengah dia kata setengah dia tak logik tu. Setelah daripada rakyat memberontak tu, dia lari masuk ke Gunung Baling sampai hilang. Sampai tak dapat dikesan. Oh. Tapi menurut Encik apa? Sebab apa cerita tu tidak habis? Tak habis pasal dia hilang. Dia tak tahu ke mana. Rakyat nak cari di mana tak tahu dah. Oh, cerita dia setakat dia hilang di Gunung Baling. Di Gunung Baling. Oh, menurut kepercayaan orang Baling lah. Orang Baling lah. Oh, maksudnya Ada setengah pendapat lagi. Ada setengah cerita lagi dia kata dia mengembara daerah Baling ke Siam. Oh, sebab Baling ni berdekatan dengan dengan Siam. Berdekatan dengan satu kerana sempena pada tu lah. Sempena daripada titik darah dan masuk dalam makanan tadi ni, dalam sayur bayam tadi ni, dan gulai bayam tadi ni. Oh, okey.
Lepas tu dia berasa tagih, dia berasa sedap. Rasa setegak, itulah ada rasa ketagih. Dia tagih sedap tu. Nak makan lagi, nak makan lagi, nak makan lagi. Oh, nak makan lagi. Maksudnya dia akan bunuhlah rakyat-rakyat dia untuk dia akan bunuh makan darah. rakyat yang duduk dalam penjara, tarik makan habis. Lepas tu habis daripada tu, habis orang dah tu, dia makan hak kanak-kanak sedap lagi dia kata. Oh, jadi dia berbunuh kanak-kanak dulu juga. Kanak pula. Okey. Boleh Cik ceritakan macam mana boleh timbulnya pemberontakan bermula dari mana? Rakyat tengok keadaan tu apa masa tu dah raja ni terlapor zalim dah. Dah membunuh rakyat. Maknanya mana tak boleh lah rakyat nak terima. Ada yang rakyat ni lari merata itu, ada yang buat pakatan untuk menjatuhkan raja ni. Pakatan tu ada setengah pendapat dia kata semasa raja dulu dia raja yang berburu. Nah, dia berburu. Masa tu lah kesempatan rakyat ambil kesempatan maknanya untuk memberontak. Untuk ataupun mengusir raja. Raja bersiung. Okey. Dia kadang-kadang tu kita nak percaya benda-benda ni kan. Dia pasal benda dia turun-menurun. Ni dia turun daripada tok nenek kawan ni cerita kawan ni cerita sikit tu ya. Benarnya macam kadang-kadang itu kita kata benda tu kadang tu berasa ada ke? Kadang-kadang kita berasa tak ada. Betul-betul tak betul tu kan. Ada tokok tambah, ada kelogikan di situ dan tiada logik di situlah. Okey. Terima kasih Cik. Tuanku, apa cara yang terbaik untuk tolak Pinangnya ni? Segera nikahkan anak Nobita dengan Raja Abdullah. Segera ke? Kaya Raja Abdullah. Kaya! Jelah adik dengar suara dalam hati berkata, kasih kita tak akan jauh. Tuanku ingat Tuan Teri Sadong lebih penting dari rakyat jelata ko. Bahasa siya tu tiket je. Tentu tak ke jadi sia-sia adik. Bismillahirrahmanirrahim. Segalanya demi Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Kalau adik tak ada, habis ni umpama jasad tanpa nyawa. Adik serahkan semua demi kasih kita. ไม่รู้ว่านางนั่นใส่อะไรให้เสด็จพี่ของเรา ถึงกับเช้าเย็นก็เอ่ยแต่เสื้อของเขา Raja siya tu nak ketua Teri Sadong. Nak buat bunyi je. Baik ada tutupi sebelum kandang ni angin. Secolek tuanku, setuh pada kita. Mata kegini akan tusuk ke tubuh tuanku. Apa tuanku? Tuan Puteri Sadong sudah berakad kelik. Puteri Sadong atau Mariam merupakan anak angkat kepada Cik Siti Wang Kembang yang merupakan raja wanita pertama negeri Kelantan. Nama penuh Puteri Sadong ialah Tuan Puteri Sadong binti Raja Loyor, juga memakai gelaran Puteri Wijaya Mala Raja Jembal. Beliau merupakan anak perempuan Raja Loyor bin Raja Sakti Raja Jembal. Mengikut cerita, Puteri Sadong anak kepada Raja Loyar dari Kerajaan Jembal. Sebagai tanda persahabatan, Puteri Sadong telah diserahkan kepada Wan Kembang, pemerintah Kerajaan Cinta Wangsa. Wan Kembang atau dikenali dengan panggilan Cik Siti telah menjadikan Puteri Sadong sebagai anak angkatnya. Bila dewasa, kejelitaan Puteri Sadong menjadi pualan meluas sehinggalah ia jatuh ke telinga Raja Siam yang telah menghantar pinangan untuk menyunting puteri itu. Bagaimanapun, pinangan itu telah ditolak oleh Cik Siti dan Raja Loyar. Sekarang mari kita dengar serba sedikit kisah Puteri Sadong daripada penduduk kampung di Kelantan. Okey.
apa yang saya tahu, Puteri Saadun ni nama sebenarnya ialah Maryam, dan dia merupakan anak angkat kepada Cik Siti Kembang. Okey. Semasa ibu ayahnya meninggal, dia telah diambil oleh Cik Siti Kembang untuk menjadi anak angkat, dan dia tinggal di Bukit Marak. Okey, pada tahun yang sama dia menggantikanlah ayahanda dia untuk menjadi seorang sultan, iaitu menjadi sultan kepada negeri Kelantan. Dan sebagai itu juga dia menjadi raja wanita kedua selepas Cik Siti Kembang. Pada umur 15 tahun, iaitu Puteri Saadun lah, Cik Siti Kembang ni dia ingin menyatukan Puteri Saadun dengan sepupu dia, iaitu Raja Abdullah, yang merupakan Raja Kelantan pada masa itu. Okey. Dan pada masa itu juga Puteri Saadun ni dia telah ditawan oleh Raja Narat, iaitu Raja Siam, yang dulu berada di Ayutthaya, sekarang ni dia berada di Thailand. Okey. Kenapa Raja Narat tu dia nak tawan Puteri Saadun ni? Sebabnya dia nak ambil Puteri Saadun ni menjadi isteri dia. Tetapi sebabkan oleh Puteri Narat dia ada satu penyakit, Puteri Saadun ni dia menyembuhkan dia, dan dia dibebaskan oleh Raja Narat. Puteri Saadun dengan Raja Bali dia punya pertalaran dia sendirilah. Dan apa yang saya tahu, dia ada beberapa pertalaran yang dia tak boleh makan, dan dia perlu turutilah. Kalau tak akan menjadi dah macam kata-kata kampung semua. Okey, yang pertama itu ikan kekacang. Yang kedua itu rebus bulu bentung. Okey. Dua benda ni dia tak boleh makan sebabkan ada kisah-kisah lah yang tertentu. Yang saya pun tak ingat apa yang kisah dia, tapi adalah kisah yang di sebalik kisah dua benda ni, dua makanan ni. Okey, yang ketiga daripada ikan kekacang dan rebus bulu bentung, ada lagi dua lah benda yang dia patah larang, iaitu pisang udang dan kerbau bala. Okey, itulah antara patah larang lah yang dia perlu turuti. Nanti ada macam ada penyakit-penyakit lah yang akan berlaku seperti kata-kata dan sebagainya. Menurut postingan Arkib Angka Negara di Facebook, kolam Puteri Saadun masih wujud sehingga kini di Taman Serendah Sekebun Bunga. Berbagai pengalaman yang didengar oleh perkongsian orang ramai. Pernah penjaga di situ melihat seorang wanita tua yang tidak dikenali sedang mengambil wuduk di kolam tersebut beserta dengan kehadiran bau bunga melu yang sangat wangi. Namun dengan tiba-tiba wanita tua itu menghilang. Ada juga kepercayaan bila sesiapa mandi di kolam itu akan terbuka hatinya, akan menampakkan susur galur hidup seseorang tersebut. Jika selepas mandi, ia terbayangkan Bukit Panau, maka ia daripada susur galur pendekar. Kalau terbayangkan Bukit Marak, susur galurnya raja-raja. Andai terbayangkan Tumpat Tok Selihur, ia dari susur galur para wali. Menurutnya lagi, Puteri Saadun bukanlah mitos, tetapi ia sebuah sejarah. Mengisahkan tentang kasih sayang seorang raja pada rakyatnya, kesetiaan seorang suami pada isterinya, tulah atau kedaulatan raja serta ilmu kebatinan. Siapa jua kita untuk menafikan, terpulang pada batas kepercayaan masing-masing. Ilmu sekarang tidak boleh disamakan dengan ilmu orang dahulu. Ia mengikut kesesuaian zaman masing-masing. Akidah dan syariat yang menjadi batasan, jika terjatuh pada syirik dan khurafat, maka jauhilah ia. Okey, sampai di sini sahaja kisah Raja Bersiung dan Puteri Saadun. Saya harap penonton dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang kisah terkenal ini. Untuk makluman semua, kisah ini mungkin benar yang bercampur dengan mitos ataupun kisah ini hanya sekadar hiburan. Sekian, terima kasih kerana menonton kisah ini sampai ke penghujung.